Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah binti Abdul Adim, A175014, akan membentangkan latihan ilmiah saya yang berjudul Signifikan Penggunaan Lagu dalam Pemerolehan Bahasa Arab di bawah seliaan Dr. Kasih. Baiklah, untuk pengenalan, menurut Diane Bone dan Jeff West, dalam kajian mereka yang bertajuk English Language Learning Through Music and Song Lyric, The Performance of Lifestyle, menyatakan lagu merupakan kaedah yang terbaik untuk menggalakkan pembelajaran bahasa asing. Selain itu, menurut Siti Nur Hidayah dan Razia Siddiq 2017, menyatakan lagu dalam tamadun Islam telah menjadi satu alat perubatan hampir berabad lamanya sehingga merentas benua dan budaya. Samping itu, lagu juga bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengukuhkan kosakata, kefahaman, mendengar, bertutur dan menulis. Akan tetapi, ia juga mampu meningkatkan pembelajaran dan variasi tata bahasa dengan kemahiran mendengar dan corak irama yang merangsang aktiviti otak dan menggalakkan imajinasi dan pembelajaran kelas bahasa asing. Seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian, baiklah, untuk reka bentuk, kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif. Seterusnya, kaedah pengumpulan data. Data diperolehi melalui dua sumber, iaitu sumber sekunder dan sumber primer. Sumber primer diperolehi daripada maklum balas daripada responden, manakala sumber sekunder iaitu seperti buku, artikel jurnal dan lain-lain lagi. Kalau sampel kajian pula merupakan pelajar tahun akhir dalam jurusan pengajian Arab dan tamadun Islam, kohort 2019-2020. Seterusnya, instrumen kajian. Kajian ini menggunakan borang soal selidik yang menggunakan soalan tertutup serta menggunakan skala Likert. Di samping itu, kaedah penganalisisan kajian menggunakan data menggunakan program Statistical Package for Social Science iaitu SPSS versi 24. Dan seterusnya kita bergerak pula kepada sorotan keperpustakaan. Baiklah, untuk psikolinguistik, secara etimologinya, psikolinguistik merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu psikologi dan linguistik, iaitu dua bidang ilmu sains yang berbeza dan berdiri secara tersendiri serta mempunyai kaedah dan sasaran yang berbeza. Secara harfiahnya, psikologi bermaksud sains yang sasaran kajiannya adalah jiwa, manakala linguistik pula ditakrifkan sebagai ilmu bahasa atau sains yang menjadikan bahasa sebagai objektif kajian. Psikologi menekankan kajian pada sisi manusia yang boleh diperhatikan seperti tingkah laku dan sikap. Jika ini berlaku kerana jiwa yang menjadi sasaran kajian pada permulaannya, pertumbuhan psikologi adalah abstrak, manakala sasaran kajian saintifik mestilah benda yang boleh dicerap oleh panca indera, menurut Hassan 2018. Selain itu, ada juga pendapat lain yang mengatakan psikolinguistik mengkaji faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh, menggunakan dan memahami bahasa. Manfaat lagu. Lagu dengan sendirinya dianggap sebagai bahasa yang universal. Lagu bukan sahaja memudahkan pemerolehan bahasa dalam pembelajaran bahasa asing, ia juga memberikan pandangan yang mendalam tentang budaya bahasa sasaran. Lagu boleh meningkatkan kemajuan yang dicapai oleh seseorang dalam proses perkembangan bahasa kerana kekerapannya peneguhan faktor-faktor biasa dalam kedua-dua bahasa dan bahasa asing. Aspek lagu yang sering tidak disedari oleh individu kerana mereka memikirkan kesan lagu terhadap kehidupan mereka adalah keupayaan lagu untuk membantu menghafal dan menguasai bahan akademik. Seterusnya, melalui penggunaan lagu, pelajar mampu menguasai kosakata asing. Kosakata merupakan tulang belakang kepada penguasaan bahasa dan merupakan modal penting untuk berkomunikasi dalam pelbagai situasi dan masa. Kebolehan menguasai kosakata dalam semua bahasa amatlah penting. Ia merupakan satu kemahiran untuk memahami setiap ungkapan yang diperkatakan, diperbualkan maupun dalam bentuk lisan dan sebagainya. Di samping itu, kosakata yang diajar melalui teknik nyanyian dapat disebut dengan baik dan tepat oleh para pelajar. Selain itu, pelajar mampu menguasai tata bahasa serta mampu membina ayat dengan betul. Ini kerana lagu mengandungi pelbagai kosakata yang mudah disesuaikan dengan pelbagai peringkat umur dan tahap pembelajaran yang sesuai. Ia penuh dengan frasa dan ungkapan yang akan membantu pelajar dalam menggunakan bahasa yang tulen.
Penguasaan stylistik juga dapat diperoleh melalui penggunaan lagu dalam sesi pembelajaran. Ini kerana secara umumnya lirik lagu menggunakan bahasa yang berbunga-bunga dalam karyanya. Fenomena ini secara tidak langsung dapat membantu pelajar berfikiran secara kreatif serta dapat menguasai stylistik bahasa asing yang dipelajari. Akhir sekali, para pelajar dapat mempelajari budaya asing berdasarkan lagu. Kerana sesebuah budaya itu dapat dihayati melalui seni kata sesebuah lagu rakyat berkenaan yang mencerminkan budaya pemikiran rakyat yang melahirkannya. Oleh sebab adanya nilai dan makna yang tidak disampaikan melalui bahan-bahan konkret, manusia juga mengungkapkannya melalui hasil seni suara dan lagu. Seterusnya adalah efektif filter. Efektif filter atau dalam bahasa Melayunya adalah penapis efektif merupakan sebuah metafora yang digunakan untuk menggambarkan sikap pelajar yang mempengaruhi kejayaan relatif dalam pemerolehan bahasa asing. Pada tahun 1982, Stephen Krashen yang merupakan seorang profesor terkenal di Universiti California Selatan muncul dengan sebuah teori beliau iaitu teori hipotesis efektif filter, dan beliau percaya bahawa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pemerolehan bahasa asing pelajar. Menurut Stephen, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi tahap efektif filter pelajar iaitu motivasi, tahap kebimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri, yang mana faktor ini akan mempengaruhi dalam proses pemerolehan bahasa asing pelajar. Raja pada slide ini menunjukkan bagaimana efektif filter bertindak balas dalam proses pemerolehan bahasa. Okey, baiklah. Untuk hukum, efektif filter adalah songsang antara boleh ubah faktor yang mempengaruhi efektif filter dengan tahap pemerolehan bahasa asing pelajar. Kerana semakin tinggi tahap efektif filter pelajar, semakin rendah input bahasa yang akan diperolehi oleh pelajar, dan begitulah sebaliknya. Kemahiran mendengar, membaca, menulis dan bertutur merupakan 4 kemahiran bahasa dan masing-masing mendapat manfaat daripada penggunaan lagu ke dalam proses pembelajaran bahasa. Aktiviti lagu boleh digunakan untuk dibangunkan dan meningkatkan kebolehan mendengar pelajar. Mendengar adalah kemahiran bahasa yang merupakan syarat untuk perkembangan kemahiran bahasa yang lain dan terutamanya untuk perkembangan kemahiran bertutur pelajar. Apabila kemahiran mendengar pelajar peka dan baik, kemahiran bahasa mereka yang lain turut sama akan bertambah baik. Seiring dengan itu, kemahiran bertutur boleh diperkukuhkan melalui aktiviti penggunaan lagu dalam pembelajaran. Pengulangan baris dan irama dan bunyi yang betul akan membantu pelajar mengingati sebutan bahasa asing. Pelajar mendapati kemahiran komunikasi lebih mudah apabila dikaitkan dengan lagu, kerana ramai orang sering mengingati rima, bunyi atau melodi dengan lebih baik daripada pertuturan biasa. Lagu merupakan salah satu metod untuk mengajar corak pertuturan dan struktur ayat yang terdapat dalam bahasa bertulis dengan membolehkan mereka mengalami bahasa tersebut. Menggunakan lagu rakyat tradisional sebagai jambatan antara mengasah kemahiran bertutur dan menulis pelajar. Berdasarkan lagu-lagu rakyat, ia dapat memberi kesan kepada 4 kemahiran berbahasa, terutamanya kepada kemahiran penulisan pelajar, kerana menurut Chris 2016 telah menyatakan dalam kajiannya, writing is the most cognitive of all language skill. Dan akhir sekali kesimpulan, penggunaan lagu sebagai pedagogi pembelajaran bukanlah satu perkara yang asing pada masa kini, kerana telah ramai pengkaji linguistik telah menyarankan penggunaannya dalam kelas pembelajaran bahasa asing. Hal ini terbukti berdasarkan kajian-kajian lepas yang menunjukkan kebanyakan pelajar lebih menyukai penggunaan lagu dalam kelas. Oleh sebab itu, lagu sering digunakan sebagai alat bantu ketika pembelajaran bahasa asing di sekolah. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.